Jam. Okey, jadi hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Sebelum ni kita dah belajar mengenai perubahan keadaan jirim daripada pepejal menjadi cecair, cecair menjadi gas disebabkan oleh adanya faktor haba. Di mana haba tadi akan bila haba ialah tenaga, so bila zarah-zarah dapat tenaga, dia akan pergerakannya akan jadi lebih cepat dan dia akan berubahlah daripada dia akan memutuskan ikatan antara zarah dan keadaan pun berubahlah daripada pepejal menjadi cecair, cecair menjadi gas. Begitu juga dengan sebaliknya lah apabila zarah-zarah itu disejukkan. Okey. Jadi untuk hari ini tajuk kita ialah suhu kekal semasa peleburan, pembekuan dan pendidihan. Okey, kita tengok dulu dia punya ayat ni. Okey. Suhu suatu bahan meningkat bila dipanaskan. Yang tu normal. Bila kita panaskan, suhu akan meningkat. Kemudian suhu menurun apabila disejukkan. Bila sejuk, suhu pun akan turun. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, walau bagaimanapun suhu kekal tidak berubah apabila mencapai takat lebur, takat didih atau takat beku. Yang ni dia pelik sikit. Sebab patutnya bila kita panaskan, suhu akan meningkat. Tetapi apabila mencapai takat lebur, takat didih ataupun takat beku, walaupun kita panaskan, suhu dia kekal. Maksudnya tak berubah, tak naik. Kan? Peliklah sebab biasanya kalau kita panaskan, suhu akan meningkat. Tapi yang ni suhu tak meningkat. Okey, pasal apa? Okey. Ini sebab adalah di bawah tu dia kata tenaga kinetik tidak meningkat. Tenaga haba yang diserap itu untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Tenaga haba dibebaskan untuk membentuk daya ikatan antara zarah. Okey, macam ni. Okey, jadi contoh macam ni lah. Okey, yang ni A ni masih dalam bentuk pepejal. Pepejal, zarah-zarah dia susun rapat lah. Kan? Rapat. Okey. Jadi bila dipanaskan, suhu ni akan meningkat ni. Dia akan naik ni. Maksudnya dia semakin panas. Tapi apabila mencapai takat lebur, suhu dia kekal. Suhu dia kekal. B dengan C ni kekal. Maksudnya walaupun kita panaskan pun, suhu dia tak naik. Okey. Kenapa tak naik? Okey. Sebab haba ni bila kita panaskan, haba ni diserap dan digunakan untuk putuskan ikatan ni. So suhu dia tak naik. Suhu dia tu, haba tu bukan untuk pergerakan. Okey. Yang tengah naik ni, sebab bila haba diserap, zarah akan bergerak dengan lebih cepat. Itu yang meningkatkan suhu. Pergerakan tu akan meningkatkan suhu. Tetapi apabila mencapai B dengan C ni, zarah haba tu bukan untuk mempercepatkan pergerakan, tetapi haba tu digunakan untuk putuskan ikatan. So tenaga kinetik tu pergerakan dia sama saja, sama seperti sebelum ni, dia cepat. Kemudian digunakan untuk putuskan ikatan. Itu yang menyebabkan suhu tidak meningkat walaupun haba dibekalkan, walaupun kita panaskan. Jadi cikgu dah ajak sebelum ni, kenapa zarah itu boleh duduk ikat? Okey, sebab dia ada ikatan ni. Jadi haba tu digunakan untuk putuskan ikatan ni. Jadi bila haba dibekalkan, tenaga haba ni digunakan untuk putuskan ikatan supaya dia jadi macam tu. Okey. Sebab itulah haba tidak bila haba dibekalkan, suhu tidak meningkat. Okey, bila kita sejukkan pun sama jugalah. Di mana tenaga haba itu digunakan untuk membentuk, tadi dah panas dah. Macam tu dah terpecah dah. Okey, bila kita sejukkan, sama juga suhu turun, tapi bila sampai takat beku, kan? Bila sampai takat beku, dia tak turun suhu dia. Dia kekal sebab digunakan untuk membentuk kembali ikatan. Okey, tengok graf ni. Okey.
So, bila sampai, okey, daripada pepejal, dia macam ni. Okey, jalan. Okey, jadi bila kita panaskan, suhu akan naik. Suhu akan naik ni. Sebab apa suhu naik? Sebab haba dibekalkan, haba daripada api itu dibekalkan, kemudian haba itu akan menyebabkan pergerakan cepat. Bila pergerakan zarah cepat, maka suhu akan meningkat. Okey. Pada masa ni, okey. Jadi, mereka masih lagi ada ikatan ni. Ikatan masih lagi ada. Cuma pergerakan dia cepat. Bila sampai takat lebur, haba ni digunakan untuk putuskan ikatan ni. So, ikatan tu akan terputus. So, dia akan putuskan ikatan. Sebab itulah suhu semasa pepejal di cair ni, suhu dia tidak berubah. Proses peleburan maksudnya tengah melebur, tengah pecahkan ikatan tu. So, bila sampai sini, dia dah jadi cecair. Macam tu. Contoh okey, cecair macam tu Kemudian kita panaskan lagi. Bila kita panaskan, zarah-zarah ni akan bergerak dengan lebih cepat. Pergerakan zarah tu akan meningkatkan suhu. Suhu akan naik. Sampai takat didih, suhu dia sama saja. Tidak berubah walaupun kita panaskan. Pasal apa? Sebab haba di sini, masa sampai dekat sini, haba ni akan digunakan untuk putuskan ikatan ni antara zarah. Okay. Kemudian sampailah menjadi gas. Bila gas dah ikatan dia sudah terputus. Okey, boleh Okey. Kemudian kalau penunjukan pula sekarang ni dalam bentuk gas. Betul kan? Bentuk gas. Kemudian kita turunkan suhu, kita sejukkan. So suhu akan turun sampai ke takat kondensasi ni. Suhu walaupun kita sejukkan, dia tak turun juga, dia sama saja. Contoh daripada 100 darjah Celsius, kita turun sampailah contohnya 50. Okey, 50. Kita turunkan suhu lagi, kita sejukkan, dia tak mau turun lagi. Dia sama yang 50 selama beberapa minit. Kenapa jadi macam tu? Sebab haba ni dikeluarkan, kita sejukkan tu, haba tu bila keluarkan, dia digunakan untuk ni, mewujudkan balik ikatan ni. Ikatan antara zarah. Sampailah membentuk cair. Bila membentuk cair, sejuk lagi. Dia turun suhu dia. Sampai sini, dia stay. Selama beberapa minit, suhu dia tak turun. Pasal apa? Sebab haba yang dikeluarkan itu digunakan untuk memutuskan daya, untuk membentuk ikatan antara zarah. Sampailah dia jadi rapat dan dia akan membentuk pepejal. Okey, faham Itu menerangkan kenapa apabila sampai takat didih, sampai takat beku, suhu dia tidak berubah walaupun kita sepanaskan, walaupun kita sejukkan. Secara normalnya, bila kita panaskan, automatik suhu dia akan meningkat. Tapi sampai satu takat, dia tak meningkat. Pasal apa? Sebab haba itu digunakan untuk memutuskan daya ikatan. Sama juga bila kita sejukkan. Suhu dia tidak berubah apabila sampai satu takat kerana untuk membentuk ikatan tu antara zarah. Okey. Yang ni pula dia menyebab pernyataan ni dia kata jisim jirim kekal yang berubah hanyalah pergerakan. Okey. Dan susunan zarah. Okey, macam ni cikgu bagi contoh. Okey, katalah kita ada ais. Okey, ni ais Ais ialah pepejal. Okey, ais. Kita timbang ais tu. Ais tu, seketul ais tu, contoh kita timbang, dapatlah 1 kilogram. Jisim dia 1 kilogram. Kemudian, ais yang 1 kilogram kita letak di atas meja. Kita cairkan dia. Bila kita cairkan dia, dia akan jadi cair lah. Okey.
Ini pepejal, ais, yang ni cecair. Okey, ayak ni 1 kilogram ais tadi kita timbang, kemudian kita biarkan dia jadi air. Dia cair kan? Okey, bila jadi ayak kita timbang juga. Bila kita timbang dia akan dapat 1 kilogram juga. Maksud dia jisim jirim tak berubah, kekal. 1 kilogram ais kita cairkan, kita akan dapat 1 kilogram air. Dia tak berubah, jisim tidak berubah. Apa yang berubah? Pergerakan zarah. Maksud dia daripada pepejal ni, bila kita biarkan dia jadi cecair, pergerakan zarah makin cepat. Susunan zarah berubah daripada rapat-rapat menjadi longgar. Ruang antara zarah makin besar. Zarah saja, susunan saja yang berubah. Pergerakan berubah. Tetapi jisim tetap kekal. Kalau jisim pepejal ais tu 1 kilogram, bila kita cairkan, kita akan dapat 1 kilogram air juga. Sama juga bila air tu kita sejukkan, kita ambil ayak, kita timbang 1 kilogram, kita bekukan jadi ais. Ais yang kita dapat pun akan dapat 1 kilogram juga. So, jisim tidak berubah, yang berubah ialah susunan zarah, pergerakan zarah, ruang antara zarah, ikatan antara zarah. Itu yang berubah. Okey nah. So kita berhenti sampai sini. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Okey, so kita tamatkan kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.